Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan pada semua. Temu kita lagi dalam video pengajaran bersama Cikgu Izan di channel Cikgu Izan. Baiklah, cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu bagi tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jadi sebelum cikgu teruskan video pengajaran ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Baiklah, apa tajuk dan juga aktiviti yang akan kita laksanakan pada kali ini? Jom kita tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Baiklah, kita masih lagi di unit 11 iaitu bertajuk Meraihkan Penyatuan di bawah tema 4 iaitu tema perpaduan. Seterusnya kita lihat di muka surat 84, tajuk kita pada kali ini ialah mengait bersama-sama. Aktiviti pada kali ini ialah aktiviti menulis. Jadi murid-murid boleh bersiap sedia dengan buku teks kamu berserta dengan buku latihan. Jadi sementara membuat persiapan, kamu boleh melihat paparan jawapan bagi aktiviti minggu lepas iaitu bubur lambuk perpaduan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baiklah, cikgu harap semua sudah bersedia. Mari kita mulakan pengajaran kita pada kali ini. Baik, kamu boleh lihat di atas itu, aktiviti yang dituliskan ialah menulis. Tajuknya mengait bersama-sama. Baiklah, cikgu teruskan dengan petikan pada muka surat 84. Puan Faizah, Ibu Farisha mempromosikan aktiviti dalam hantaran Facebook. Beliau ingin mencurahkan ilmu kepada kaum ibu di Taman Setiajaya sebagai pengisian masa lapang. Jadi ini ialah perkongsian daripada Puan Faizah iaitu Ibu Farisha. Seperti kita tahu musim-musim PKP ni kita banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi dengan masa yang terluang ini, pelbagai aktiviti dapat kita laksanakan baik sendirian maupun bersama keluarga. Baiklah, kita lihat apakah perkongsian Puan Faizah di akaun Facebooknya. Tajuk perkongsian itu ialah program kejiranan wanita, aktiviti mengait barangan. Jadi itu ialah tajuk perkongsian daripada Puan Faizah. Berlangsung pada hari Sabtu 2 April 2000 berapa kalau kita sekarang ni 2021, bermula pada pukul 2 hingga 6 petang. Aktiviti dijalankan di Dewan Perpaduan Taman Setiajaya, Melaka. Tenaga pengajar ialah Puan Jamayah binti Dawi. Jadi itu serba sedikit tentang butiran aktiviti yang bakal dilaksanakan. Baik, apa lagi keterangan di bawah itu? Kita lihat bersama-sama. Penyertaan percuma. Marilah kita penuhi masa lapang dengan aktiviti mengait barangan sambil mengeratkan perpaduan dalam kalangan kita. Di samping itu, kita dapat menjimatkan perbelanjaan dengan menghasilkan barangan hiasan dan barangan rumah berasaskan barangan kaitan secara sendiri. Jadi itu ialah perkongsian daripada Puan Faizah tentang program yang bakal dilaksanakan. Jadi kebaikan program ini kita dapat menghasilkan kraft yang menggunakan kemahiran mengait. Jadi barangan-barangan yang menggunakan kemahiran mengait ini mereka dapat menghasilkannya di rumah dan menjimatkan kos. Jadi kita tak perlulah beli, kita boleh buat sendiri di rumah. Baiklah, apakah respon yang diberikan oleh kawan-kawan Puan Faizah di Facebooknya? Perkongsian ini mendapat 42 orang yang disukai dan 15 komen. Jadi 2 komen yang dipaparkan di situ iaitu komen daripada Puan Sharmila. Apa kata beliau? Aktiviti mengait set alas meja memang memerlukan kesabaran yang tinggi kerana mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkannya. Oleh itu, semua peserta mestilah saling membantu dan bekerjasama.
Jadi nak buat pengalas meja ni, meja bukan meja besar sebagai contoh meja makan 6 orang, meja makan 8 orang dan sebagainya, memerlukan satu ukuran yang besar. Jadi yang baru-baru untuk mencuba membuat aktiviti mangai ini memang sangat-sangat memerlukan bantuan beberapa orang. Jadi apa kata Puan Lim? Saya seronok jika dapat berkongsi minat yang sama dengan orang ramai. Terima kasih kepada mereka yang sudi memberikan sokongan terhadap aktiviti perpaduan ini. Yang lebih utama, kita dapat memupuk semangat bersatu padu. Ya, jadi Puan Lim lebih menekankan apakah nilai murni yang terdapat dalam pelaksanaan aktiviti ini. Jadi bekerjasama dan perpaduanlah dia punya nilai murni dia dapat diselipkan sepanjang proses pelaksanaan program ini. Baiklah, itulah dia butiran dan juga petikan teks pada muka surat 84 tentang perkongsian Puan Faizah di laman Facebooknya. Kita teruskan kepada bahagian kedua. Untuk bahagian 2 ini, murid-murid boleh melihat di bawah itu dia telah menyatakan aktivitinya, iaitu aktiviti menulis ayat dalam perenggan dalam bentuk tulisan berangkai. Ya, jadi apakah itu tulisan berangkai? Tulisan berangkai ni ialah tulisan yang kita sambung. Satu perkataan kita sambung. Satu perkataan tu hurufnya disambungkan. Sebagai contoh di atas itu, di bahagian pernyataan percuma itu, di bahagian ada color biru cair sikit tu, kamu boleh lihat di situ, itulah tulisan berangkai. Jadi aktiviti ini sangat digemari oleh anak murid cikgu. Bila cikgu kata, okey, hari ni kita buat aktiviti tulisan berangkai, mereka akan bersorak, alah cikgu. Okey, sangat digemari oleh murid-murid. Okeylah, bukan apa, cikgu punya anak murid ni tulisan mereka tu dah telah memang tulisan berangkai. Tak suruh buat tulisan berangkai pun memang tulisan berangkai. Senang kata tulisan tu macam tulisan doktor lah. Okay, kamu nak tahu macam mana tulisan anak murid cikgu, tulisan dia tulisan macam tulisan doktor. Jadi cikgu harap dengan tulisan doktor itu, bila besar nanti mereka pun jadi doktor juga. InsyaAllah, amin. Baiklah, jadi apakah petikan atau perenggan yang kamu perlu menulis dalam bentuk tulisan berangkai? Jadi itulah dia bahagian pernyataan percuma itu. Satu perenggan itu kamu perlu menulisnya dalam tulisan berangkai. Jadi kamu boleh keluarkan buku latihan kamu tulis hari dan tarikhnya, kamu boleh salin arahannya di situ, iaitu menulis ayat dalam perenggan dalam bentuk tulisan berangkai. Dalam kurungan kamu tulis tu muka surat 84. Baiklah, kamu boleh mulakan sekarang aktiviti kamu itu. Jadi kita kembali selepas ini. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Cikgu harap kamu faham tentang aktiviti pada kali ini, ya, aktiviti menulis tulisan berangkai. Cukup mudah tapi memerlukan kesabaran lah. Buat tulisan berangkai ni macam mengait juga, memerlukan kesabaran, memerlukan ketelitian untuk membentuk tulisan berangkai itu. Jadi cikgu ucapkan terima kasih buat semua yang menyokong video cikgu. Ya, baru-baru ni cikgu telah mengupload, memuat naik di YouTube channel cikgu video cikgu memasak. Alhamdulillah mendapat sambutan yang memberangsangkan. Ramai terkejut bila cikgu masuk dapur. Asyik tengok cikgu dekat dalam kelas, pegang rotan je kan. Sekali-sekala pegang sudip kan. Apa salahnya? Jadi kamu memang suka kan? Memang anak murid cikgu dalam kelas pun sama. Apabila sesi pengajaran tu 1 jam mengajar, 20 minit je mereka akan fokus. Sebab tu video-video cikgu banyaknya tak sampai 20 minit. Sebab kalau lebih daripada 20 minit, mereka telah di awang-awangan. Ada yang telah sampai bulan pun ada. Faham, sampai bulan tidur dalam kelas. Jadi cikgu takkan mengajar begitu lama sekali kan. Jadi cikgu akan selitkan info-info yang menarik dan aktiviti-aktiviti lain. Jadi aktiviti memasak cikgu itu merupakan selingan lah, bukanlah utama. Utamanya channel cikgu ni ialah channel mengajar.
Jadi cikgu harap semua terhibur dengan channel cikgu ini. InsyaAllah lebih banyak lagi video-video yang menarik cikgu akan muat naik di channel cikgu. Terima kasih terima kasih banyak-banyak kepada semua yang memberi sokongan, dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu ini. Jadi kamu boleh mengikuti perkembangan pengajaran dan juga video-video menarik lain. Akhir kata, jaga diri baik-baik di musim PKP ini, dan kepada murid-murid cikgu, selamat melaksanakan tugasan-tugasan kamu sepanjang PDPR yang dilaksanakan sepanjang PKP ini. Jaga diri baik-baik. Sekian, terima kasih. Bye.